Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini anak akan bentangkan subjek PQS tentang kehakiman. So tajuannya ialah konsep kehakiman dalam Islam. Seperti yang kita tahu, sistem kehakiman ni sangat penting bagi sesebuah negara itu, kerana bagi menjaga hak masyarakat itu sendiri, kan? Tak kisah kaya ataupun miskin, semua ada hak yang sama dari segi undang-undang. So nak akan ceritakan tentang struktur kehakiman pada zaman Khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Okay, so seperti yang korang nampak, kan, pada zaman Bani Umayyah, ia diketuai oleh khalifah dan 3 orang bawahnya, iaitu mahkamah al-Hisbah, Rayuan dan al-Muzalim, kan. Lepas tu bawahnya pula mahkamah al-Qadi, mahkamah al-Khas, dan bawah mahkamah al-Qadi dan al-Khas adalah kaki tangan sokongan. Seterusnya pada zaman Bani Abbasiyah diketuai oleh khalifah juga, cuma terbalik sikit, iaitu Qadi Al-Qudah ni bertukar dengan Mahkamah Rayuan. Maksudnya Qadi Al-Qudah pada zaman Bani Abbasiyah orang atasan bagi Mahkamah Rayuan, dan bawah Mahkamah Rayuan adalah Mahkamah Al-Qadi dan Al-Khas, sama juga seperti pada zaman Khalifah Bani Umayyah. Okey. Jadi untuk bezakan pada zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah ialah Qadi Al-Qudah pada zaman Bani Abbasiyah, dan pada zaman Bani Umayyah tiada Qadi Al-Qudah. Dan okey, seterusnya syarat-syarat kelayakan sebagai seorang hakim. Pertama sekali iaitu dia beriman, mampu mempunyai keimanan yang teguh. Seterusnya bertakwa kepada Allah, melakukan segala apa yang disuruh oleh Allah dan meninggal segala larangannya. Dan seterusnya bermujtihad, iaitu mampu untuk berijtihad. Dan akhir sekali adil, tidak melakukan dosa-dosa kecil dan meninggalkan segala dosa-dosa besar. Itu syarat-syarat bagi kelayakan seorang hakim. Seterusnya bidang-bidang mahkamah dan fungsinya. Sekejap. Okey, bidang-bidang mahkamah dan fungsinya. Pertama sekali Mahkamah Al-Hisbah. Mahkamah Al-Hisbah ialah bidang yang melibatkan kes-kes kecil, seperti jika perniagaan itu menipu kepada pelanggannya, hak pelanggan itu tidak mendapat haknya, itu adalah kerja Mahkamah Al-Hisbah, dan fungsinya sebagai penguat kuasa. Dan seterusnya Mahkamah Al-Muzalim membincangkan tentang kes-kes besar seperti rasuah, kes pembunuhan untuk orang Islam, kan? Dan diketuai oleh khalifah. Akhir sekali Mahkamah Al-Khas, fungsinya untuk orang-orang yang bukan Islam dan orang-orang yang minoriti, tapi membincangkan kes-kes besar juga, iaitu kes-kes pembunuhan segalanya. Okey. Dan seterusnya perbezaan Mahkamah Al-Hisbah dan Al-Muzalim. So dari segi bidang, Al-Hisbah dengan Al-Muzalim ni, so bagi Mahkamah Al-Hisbah kesalahan untuk kesalahan-kesalahan kecil, manakala Al-Muzalim kesalahan-kesalahan besar lah. Tarafnya Mahkamah Al-Hisbah ni sebagai penguat kuasa je, dan Al-Muzalim sebagai orang yang di bawah, orang yang bekerja bawah khalifah, yang diketuai oleh khalifah. Dan kuasa untuk Al-Hisbah ni, hukum dijatuhkan serta-merta, manakala Al-Muzalim bicarakan kes-kes latar belakang dan kias dulu, baru dia bagi dendanya.
akhir sekali, kesan perundangan Islam dan menjamin kesejahteraan, mewujudkan sesebuah masyarakat yang adil, dan yang kedua, tidak berlaku kezaliman kerana semua rakyat ialah sama dari segi undang-undang. Jadi itu saja daripada Ana. Maaf, itu saja. Bye. Peace. Assalamualaikum.